Hari ini saudara, saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faisal. Wan Ahmad Faisal ni saudara, ketua Armada. Lebih sesuai dengan nama timbangan Armanja. Wan Ahmad Faisal mengatakan bahawa kerjasama di antara BN dan PH ialah satu kerjasama munafik. Kerana kononnya kerjasama antara BN dengan PH ini adalah kerjasama antara anak murid dengan anak dengan cikgu. Saya pun hairan kenapa kalau pun betul lah kerjasama antara anak murid dengan cikgu ni, saya tak faham kenapa dia nak kata ianya munafik. Saya nak beritahu dengan Mak Jagon yang baru sehari dua masuk politik ni, di dalam peristiwa pemecatan Anwar tahun 1998, pada tanggal 2 September 1998, di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri ketika itu, hanya seorang je menteri yang hadir untuk menyatakan sokongan dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan orang ini tidak lain tidak bukan ialah Muhyiddin Yassin. Ini ramai orang tak tahu ni. Sebenarnya Muhyiddin tu ialah orang Anwar Ibrahim. Orang yang paling rapat dengan Anwar Ibrahim, antara menteri kabinet yang dipercayai oleh Anwar Ibrahim. Dan dia tak takut untuk datang menyatakan sokongan padu dia kepada Anwar, walaupun Anwar ketika itu berperang dengan Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri yang semua orang tahu paling diktator dan paling berkuasa, yang dikenali sebagai Maha Zalim dan dikenali sebagai Maha Fir'aun. Ini Mak Jagon dia tak tahu sebab dia baru masuk politik, baru sehari dua dalam politik, dan dia kata kerjasama ni munafik. Jadi kalaulah ketika pada November 2022, ketika rakyat memutuskan tidak bagi peluang untuk mana-mana parti politik membentuk kerajaan secara bersendirian, sehingga menyebabkan ke bawah duli tuanku terpaksa mencadangkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kalaulah pada hari tersebut Muhyiddin tidak dikurniakan kebodohan, kalaulah tiba-tiba pada hari tersebut Allah Ta'ala kurniakan kebijaksanaan kepada Muhyiddin, daripada engkau jadi kluster mahkamah, lebih baiklah kau ambil jawatan Timbalan Perdana Menteri. Lagipun parti kau cuma dapat nombor 2 kursi terbanyak, nombor 1 kursi terbanyak dapat Pakatan Harapan. Parti Anwar Ibrahim 82 kursi, parti kamu cuma dapat 73 je ketika itu. Kalau ketika itu nak tanyalah dengan Mak Jagon ni, kalau ketika itu Muhyiddin dia fikir tentang Islam, dia fikir tentang orang Melayu, katalah ketika itu dia fikir tak apalah, aku dapat Timbalan Perdana Menteri pun tak apa, janji ini kerajaan ada lebih 2/3 orang Melayu Islam di dalam kerajaan tersebut. 74 orang, mula 73, menang di Padang Serai 74, campur dengan 29 orang Islam ahli parlimen dalam Pakatan Harapan, maknanya ada 103 orang Islam, hanya 53 bukan Islam. Kalau ketika itu tiba-tiba Muhyiddin diberikan kebijaksanaan untuk memikir Islam dulu, memikir tentang Melayu dulu, berbanding dengan dia punya nafsu serakah dia nak menjadi Perdana Menteri, saya nak tanya dengan Mak Jagon, adakah dia akan kata kerjasama antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan adalah kerjasama munafik? Sebab Muhyiddin ini bukan setakat anak murid, dia anak didik Anwar. Anwar ketua pemuda, dia esko. Anwar Timbalan Perdana Menteri, dia pernah menjadi menteri, dia pun pernah menjadi menteri besar. Jadi cakap tu biarlah pakai otak sikit, jangan ikut
cakap sesuka hati mengikut kepala lutut dia. Bahaya Mak Jagon ni. Kalau jumpa dia jangan terlanggar lutut dia. Okey. Kita buka pada sesi soal jawab. Saudara yang ada sebarang soalan, kita boleh ajukan soalan anda di talian 0194819495 0194819495. Okey, Tok, soalan studio Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sedang menghadapi krisis kepercayaan oleh anak muda. So, anak muda ni macam kurang kepercayaan terhadap kerajaan. Siapa yang cakap anak muda kurang kepercayaan? Ini daripada Perikatan Nasional, PAS Pusat. Kalau kita tanya dengan PAS Pusat, dia akan kata anak muda kurang kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Saya tak nafikan ketika pilihan raya umum yang ke-15 memang Perikatan Nasional mendapat sokongan padu orang muda. Orang muda yang baru first time voters, yang baru cecah 18 tahun, tak tahu apa-apa kan. Biasa dapat beasiswa Fama, mak bapak bagi RM10, RM5 pergi sekolah kan. Tiba-tiba lebay-lebay ni dengan geng-geng Perikatan Nasional jolok sampai RM150, RM300, RM350. Ada yang dapat RM500, ada yang dapat RM1000 satu rumah kan. Memang banyak menggelapkan mata orang muda pada ketika itu. Tetapi kalau kita tengok senario ketika pilihan raya di 6 buah negeri, sudah nampak ada keseimbangan. Sudah nampak ada keseimbangan. Anak-anak muda yang dulu percaya PAS dan Bersatu ni bersih, bila tahu tentang contohnya kes yang melibatkan ahli parlimen Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Kemaman. Begitu juga masa tu belum Kemaman lagi. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Marang. Tapi Marang punya nasib baik sebab saksi dia lagi. Acara akad sumpah, wallahi saya undi PAS dapat duit. Orang muda dah banyak berfikir. Orang muda dah boleh menilai sama ada betul tak betul. Jadi saya tengok prestasi orang muda ni. Kalau dulu lebih berat kepada Perikatan Nasional, sekarang saya boleh kata seimbang. Seimbang. Dan bila kita tengok apa yang berlaku di Simpang Jeram, apa yang berlaku di Pulai, nampak gayanya, alhamdulillah. Sokongan sudah nampak ada sedikit perubahan dan penambahan. Cuma kalaulah geng-geng Mak Jagon, geng-geng Perikatan Nasional ini mengatakan bahawa kursi Dun Pelangai ini milik mereka kan, kerana orang muda bersama mereka, saya bersetuju. Sebab hari semalam saya dapat maklumat ketika anak-anak muda Perikatan Nasional berhimpun, memang kursi itu milik mereka. Sebab kursi banyak kosong. Kursi banyak kosong. Itu tanda-tanda awal bahawa Perikatan Nasional ataupun PAS ditolak di Dun Pelangai. Jadi janganlah buat perangai duk claim kata orang muda dengan kamu. Bukan semua orang muda boleh membiarkan diri mereka berterusan diperbodohkan oleh PAS dan Perikatan Nasional. Tak semua orang muda ni tak berfikir. Banyak dah orang muda yang pakai otak. Bukan semua jenis macam Mak Jagon. Ada masalah ekonomi, dia cadangkan suruh citak duit. Bila orang berhadapan dengan krisis akibat daripada lockdown dan sebagainya oleh bapa lockdown negara, bapa dia, abah dia, dia suruh bagi hapuskan loan untuk B40. Kepala otak dia letak kat mana kita pun tak tahu. Tapi boleh jadi menteri ni zaman Muhyiddin, maklumlah, zaman abah dia, boleh jadi menteri. Dia punya cadangan ialah supaya semua loan B40 dihapuskan. Siapa nak tanggung tu kita tak tahulah.
abah dia pun umum hapuskan apa ni loan ataupun hutang lapuk ataupun hutang tanaman semula untuk peroka Felda pun dia umum je hutang tu dilupuskan, tapi Felda yang kena ambil tanggungjawab, kena terbitkan suku, tapi dia tak ambil tanggungjawab pun nak bayar balik suku tu. 2 tahun selepas dia mengumumkan tu, barulah PMX mengumumkan bahawa dia dah tanda tangan FSRA, perjanjian untuk mengambil alih tanggungjawab untuk membayar suku itu dan membuat pembayaran pertama sebanyak 990 juta ringgit. Datuk Seri Anwar juga akhirnya menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh Muhyiddin Yassin. Okey. Kita ada 3. Nak ambil dulu. Kita ambil dulu. Okey, kita giling-giling. Okey, silakan. Sayangi makhluk Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam perpaduan. Saya nak tanya sikit. Salam perpaduan. Dengan Datuk Rahman. Ya. Adakah peluang dekat Duk Pelangai ni So tutup. macam dekat Johor? Sebab peluang dekat Johor kita tengok pergilah kita berjaya. Macam Mak Sabu pun keluar kenyataan. Mak Sabu kata kita kena pastikan BNP menang. Kalau BNP kalah, satu faktor menyatakan Pakatan Harapan ni gagal. Banyak orang Pakatan Harapan kena berusaha bersama Jentera BN bersama-sama untuk memberi kemenangan Duk Pelangai pada BN. Jadi perlu saya nak tanyalah, adakah peluang untuk kita menang ni tipis ataupun 50-50? Saya yakin di Dun Pelangai ni dia lebih kepada gerak kerja BN di peringkat negeri bersama dengan Pakatan Harapan di peringkat negeri. Kita pun tahu bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan rakan-rakan Kerajaan Perpaduan di Negeri Pahang bekerja kuat bertukar rumus. Mereka ada pendekatan mereka yang tersendiri. Mereka terus turun daripada rumah ke rumah, berjumpa dengan pengundi setiap hari non-stop, pagi, petang, siang, malam. Jadi saya begitu sebab yakin. Sebab saya dengar ada jentera BN dia ubah strategi untuk nak tarik apa ni? Dia nak tarik orang orang Cina dan India untuk mengundi diorang, datang ke rumah diorang. Ya, kita ada dengar cerita lah dia orang buat kerja menabur duit ni. Tapi saya yakinlah kepada pengundi-pengundi China dengan India ni, saya tak nampak mereka ni akan mudah dikaburi mata lah. Sabar. Dia orang bagi, ambil. Undi jangan bagi. Saya yakin. Dan saya tengok orang Melayu dekat negeri Pahang ni, dia tak sama dengan orang Melayu negeri lain. Dulu tahun 2018 pun Pahang lah yang paling okey berbanding dengan negeri-negeri lain yang terpengaruh dengan fitnah-fitnah terhadap Datuk Seri Najib ni. Tapi di Pahang ni nampak rayanya alhamdulillah. Orang Pahang ni kurang sikit. Cuma pilihan raya 2022 nampaknya sudah ada kesan lah. Gelombang fitnah Perikatan Nasional tu sudah menusuk ke dalam jiwa orang Melayu di sebelah pantai timur, dan Pahang tidak terkecuali, ada tempias dia. Tapi still kita boleh bentuk kerajaan negeri lah, alhamdulillah. Okey, saya harap semua kita berjaya lah. InsyaAllah. Besok jangan lupa, besok PM, TPM dan kepimpinan utama Kerajaan Perpaduan insyaAllah akan turun besok di Pelangai. Datuk Zahid turun tak? Datuk Zahid insyaAllah turun. Dia 2 hari sudah pun dia turun juga. Dia turun di Cemomoy dan dia pergi di beberapa tempat. Okey, silakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Nak tanya Datuk pasal saya ada terdengar satu video pasal pilihan raya 6 negeri dulu. Okey.
yang kata walaupun nak bagi bas percuma balik mengundi. Okey. Lepas Memang tu dia orang bagi pun. video yang mengatakan dia orang buat akan sumpah dalam bas. Ya, ya. Tak ada tindakan apa-apa ke? Dia masalahnya video yang kat sumpah dalam bas ni kita tak dapat lagi. Dan daripada saya ambil contoh daripada pengagihan duit I siswa dengan I belia yang dia orang edarkan, hanya 3 kawasan parlimen kita dapat saksi-saksi yang bersedia untuk memberikan kerjasama untuk menjadi saksi membawa mengheret mereka ke mahkamah pilihan raya. Dan alhamdulillah kita menang 2 daripada 3. Satu kita kalah di Parlimen Marang kerana saksi yang buat majlis akad sumpah tu, wallahi saya undi PAS tu dah lari saksi tu. Okey? Okey, Datuk. Itu je. Alright. Maizan, silakan Maizan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Maizan daripada Syarab Datuk. Okey. Saya dah 2 kali pergi pelangai tu. Okey. Saya tengok saya rasa kerja perpenduan ni kali ni saya rasa frankly ini personally cakap it's the best lah. The best kerjaan so far. Terima kasih. And then, kita pun nampak dia punya sincerity keluhuran dia nak membuat menjadikan negara kita ni yang terbaik lah, insyaallah kan. InsyaAllah. Saya berharap benda ni kita keep it up bersama. InsyaAllah. And then I think people will know who's the better. Kita jangan risau lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Maizan, terima kasih. Maizan. Okay, all the best. Okey. Liza Razu. Ada ke? Liza Razu ada ke? Ada Datuk. Ya, silakan. Dia rasa Siapa ada sebuah kerajaan kebahagiaan tertentu. Kalau Pakatan Harapan dulu dengan PM bergabung, kemungkinan besar banyak-banyak kes besar kan tertutup. Bila dia bergabung dengan UMNO, kita tengok balik kes-kes banyak melibatkan bekas-bekas Menteri Perikatan Nasional terbongkar satu persatu. Okey. Mana nampak itu? Dia macam ni lah. Bila time Muhyiddin dengan Mahathir memerintah, dia telah melakukan apa yang dipanggil sebagai pendakwaan terpilih. Betul? Setuju tak? Setuju. Okey. Bila time dia orang dah tak memerintah, kerajaan baru pula, bila terbongkar semua sekali cerita-cerita yang dia buat sepanjang tempoh dia menjadi pemerintah, terutamanya ketika darurat dengan meluluskan projek Jana Wibawa, dengan meluluskan tambatan banjir, dengan meluluskan judi daripada 8 kali pergi ke 22 kali. Maka sangat munasabahlah kes ini satu persatu terbongkar. Tapi bagi saya sebenarnya banyak kerosakan yang dia dah buat sepanjang tempoh lebih kurang 33 bulan mereka memerintah ni, tapi masih banyak yang kat luar sana tu masih lepas. Bagi saya lah kerajaan hari ni sepatutnya dah banyak dah buka kes-kes yang melibatkan puak-puak yang korup ni. Tapi hanya segelintir saja yang baru didakwa. Itu pun ada yang disebabkan kertas pertuduhan cacat pun boleh lepas. Contohnya macam Muhyiddin ada 6 kes, 4 dah digugurkan. Itu yang sekarang ni pihak Jabatan Peguam Negara yang baru ni telah melakukan apa yang dipanggil sebagai merayu di peringkat Mahkamah Rayuan pula. Jadi bagi saya lah what you do, you will get back. Itu je lah. Saya berani komen lah
Sebab bila kita aniaya orang, dia tak sedar satu hari nanti bila orang dapat tahu tentang kemungkaran-kemungkaran yang dia buat, kan, orang lain pula buka. Orang lain pula. Contohnya macam dia orang ni. Dia bangga bagi duit kepada pengundi dan sebagainya, kan. Dia tak sedar pengundi itu bukan semuanya belah dia. Ada yang belah BN, ada yang belah PH. So bila dia orang ni terima duit, dia orang setuju bagi pengakuan kepada pihak SPRM dan sebagainya, maka akhirnya mahkamah memutuskan supaya pilihan raya di Kuala Terengganu dan juga pilihan raya di Kemaman ni diadakan semula. Cuma yang peliknya, kan, kalau mahkamah mengesahkan dua orang manusia ini, dua orang calon PAS ini merasuah pengundi, tetapi kenapa dua orang ni tak didakwa di mahkamah? Dan yang lagi pelik, dia orang dua orang ni boleh bertanding semula. Seorang dah confirm bertanding dan menang pula. Jadi apa guna, apa guna kita pergi tangkap orang yang merasuah ni, lepas tu kita benarkan dia bertanding semula dan dia boleh jadi ahli parlimen balik. So di mana nilai integriti dia orang ni? Benda ni sepatutnya patut dikaji dengan mendalam lah. Saya dah cakap, kan, sewajarnya mereka yang didapati bersalah kerana merasuah pengundi tak dibenarkan untuk bertanding satu penggal, puan-puan. Dan parti dia tu pun sepatutnya hilang kelayakan untuk bertanding untuk penggal tersebut. Tunggu lagi satu election. Kalau misalnya sesiapa pun yang bagi rasuah, dia punya kemenangan dibatalkan tapi dia masih lagi ada hak untuk bertanding semula dan boleh menang balik, it's a waste of time. Bagi saya lah, bagi saya, pandangan saya. Okey? Ada lagi? Basir Kadir. Nama dia tu? Basir Kadir, silakan Basir. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya Basir. Cantik baju Datuk. Baju ni 2004. Dah. Saya Basri. Saya lahir tahun 70 tu. Saya kan umur saya sekarang 54. 54 Saya 50 tahun. Baju ni dah 19 tahun. Ya. Saya duduk di Medan Rumoi, kawasan Dun Pelangai. Okey. Dun Pelangai Saya tengok sekarang tu. Saya tengok sekarang politik macam-macam lah itu. Macam-macam Setuju. Kenapa macam tu tu? Dah macam-macam lah, betul lah. Apa yang macam-macam tu? Abang nak tahu pasal apa? Cuba bagi soalan yang spesifik. Senang saya jawab. Pasal PMD kita ni lah. Macam mana? Apa yang dibuat PMD Perdana Menteri kita lah. Perdana Menteri kita buat apa tu? Semua yang dibuat kebaikan Perdana Menteri, satu pun dia orang tak terima, kenapa tu? Itu soalan yang cukup bagus. Sebab dia orang nak puak dia jadi Perdana Menteri. Ini kita kena faham. Kan? Kalau puak dia jadi Perdana Menteri, lockdown satu negara, orang tak boleh keluar cari makan pun, dia orang kata bagus, PN best. Kan? Padahal zaman dia perintah, kan, telur pun tak ada. Zaman dia perintah, dia lockdown satu negara, walaupun Perlis tu angka COVID pun rendah, dia lockdown satu negara kerana dia takut undi tak percaya dibuat di parlimen. Kemudian bila dia dah dapat kuasa lockdown tu, dia tambahkan pula, dia daruratkan negara supaya dia boleh gunakan duit negara sesuka hati bapak dia. Dan hari ini telah terbongkar rupa-rupanya ketika lockdown itu habis macam-macam skandal wujud. Jana wibawa lah, duit judi lah. Dan duit inilah dijadikan modal untuk memastikan kemenangan mereka di 74 kursi parlimen dalam pilihan raya umum yang ke-15. Dan duit ini pula digunakan untuk memenangkan di 3 buah negeri dalam pilihan raya di 6 buah negeri baru-baru ni.
Inilah realiti dia. Selagi Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, selagi itulah mereka akan takkan duduk diam, mereka akan buat kerja macam kerengga. Mereka akan buat kerja cuba menjatuhkan negara ni. Cuba menjatuhkan kerajaan. Okey. Lagi satu soalan tu. Baru ni di Pelangai, waktu ceramah Pelangai, ada satu pendekar dari Kedah lah, orang kuat Kedah lah datang Pelangai. Itu bukan pendekar, itu badut sarkas. Dia cakap stop. Kesalahan orang dia tahu. Yang buat kesalahan mencarut-carut tu tak apa. Itu yang saya ingat sikit lah, kenapa macam tu. Yalah, dia nak buat macam mana? Orang PAS memang suka orang yang menipu, mencarut, memaki hamun orang. Lepas tu buat kerja-kerja menjarah tanah-tanah, menjarah balak, beri, macam-macam. Orang dia orang ni tak ada masalah benda-benda macam tu. Sampai boleh menang, bersih dia sapu negeri Kedah tu. Inilah realiti dia. Tapi insyaAllah lah tu, di Pelangai ni saya tengok. InsyaAllah. Pelangai tak ada masalah. Abang orang Pelangai kan? Pelangai. Tolong pastikan kawan-kawan dekat Pelangai ni semua mengundi Barisan Nasional. Yang penting sekali kena keluar mengundi tu bang. Kalau tak ada 65% orang-orang kita keluar mengundi, sangat bahaya. Saya risau takut boleh kalah. Sebab pilihan raya kecil ni orang tak suka keluar mengundi. Jadi macam mana pun kita kena suruh anak kita, isteri kita, adik-beradik kita yang duduk jauh, yang berada di luar kawasan, pastikan mereka kena balik mengundi di Dun Pelangai. Tak ada 65% keluar mengundi, alamat payah kita nak menang. Kena ingat ni. Dan kenang sikit lah kawan-kawan kita yang bertungkus lumus, macam Menteri Besar Pahang semua, bertungkus lumus. Dia pengarah pilihan raya untuk memastikan kemenangan. Datuk Zahid pun turun, Datuk Seri Anwar pun besok turun, YB Mak Sabu pun dah turun dan besok turun lagi. Kita pastikan kita boleh menang Pelangai ni, insyaAllah. Okey, terima kasih Cik Basri. Soalan studio dulu tu. Okey, kita buat soalan di studio pula. Hamzah hari ini dalam kenyataan beliau, dia mengatakan kerajaan sekarang ni kerajaan gagal. Sebab apa dia kata kerajaan gagal? Sebab kerajaan tak mampu nak kawal nilai ringgit semakin jatuh itu. Ada komen sikit. Komen saya senang saja. Sebaik saja Muhyiddin lockdown negara ni, apa yang tak jadi kepada kerajaan kita. Bukan setakat mata wang kita jatuh teruk, bursa saham Kuala Lumpur jatuh teruk, foreign direct investment jatuh teruk, kita punya kadar hutang meningkat dengan dahsyat sekali. Kita punya income negara jatuh teruk, hancur lebur. Sampai rakyat tak boleh nak sediakan bawa tudung saji rumah masing-masing untuk bagi makan anak-anak. Ramai orang akhirnya terpaksa merayu kerajaan bagi KWSP. Tak pernah 61 tahun PN memerintah orang merayu supaya dibenarkan keluar KWSP. Hanya zaman Muhyiddin yang Hamzah Zainuddin menjadi susanggung dia. Yang Hamzah Zainuddin menjadi menteri kabinet dia. Yang Hamzah Zainuddin menjadi menteri dalam negeri dia, menteri kanan tu. Kalau ini pun Hamzah tak boleh fikir, saya cadangkan Hamzah balik rumah, cermin diri dia sendiri. Cermin diri dia sendiri. Saya selalu ingatkan dan pesan, beri peluang kepada kerajaan perpaduan sekarang ni untuk mentadbir dan bekerja. Kerajaan kena stabil untuk kembali kita tingkatkan balik ekonomi negara kita.
Dan jangan jadi macam Majadi kata, jadi kerengga yang merencatkan pertumbuhan negara, merencatkan proses pemulihan ekonomi kita. Kan? Jangan jadi kerengga. Cukuplah Haji Hadi and the gang jadi kerengga. Jangan kita pula jadi kerengga. Okey. Okey, Tok, satu lagi soalan tadi Tok ada sebut pasal Muhyiddin kan. SPRM akan keluarkan notis merah secepatnya untuk menantu beliau ni, Tok. SPRM dah pun selesaikan dokumen-dokumen yang sepatutnya untuk memastikan red alert notice dapat dikeluarkan ke atas menantu kesayangan Muhyiddin Yassin. So kita dapat khabar mula dia lari ke Indonesia, lepas Indonesia dia lari pergi ke ikut saja Australia. Dia dah pergi ke Australia. Jadi the moment dia punya red alert Interpol ini sudah keluar, tuan-tuan, maka dia akan berada dalam buruan. Maknanya dia dalam keadaan dalam buruan. Mana dia pergi pun, bila masa boleh dicekup. Inilah namanya bodoh. Kalau dia pandai, dia hadap je lah. Macam Muhyiddin duk kata kat Datuk Zahid, hadap je lah kes mahkamah tu. SPRM panggil, pergi. Pergi. Kena dakwa, pergi. Lawan dekat mahkamah. Kalau kalah di mahkamah tinggi, merayu kat mahkamah rayuan. Kalau kalah di mahkamah rayuan, merayu di mahkamah persekutuan. Kurang-kurang ada jugalah 4-5 tahun duk turun naik mahkamah. Kalau dah keluar notis ni, saudara, selepas ini kalau dia ditangkap, katalah dia ditangkap di Australia contohnya, selepas ini dia terus akan dibawa balik, diekstradisi ke Malaysia, dibawa balik, dicas di mahkamah. Dan dia, saya boleh jamin lah tuan-tuan, hampir pasti takkan dapat ikat jamin. Sebab dia dah lari. Ini bodohnya. Sepatutnya dia hadap, biarkan diri dia didakwa di mahkamah. Duit pun banyak, kau bayar je lah ikat jamin tu. Kau turun naik mahkamah lepas 5 tahun. Mungkin bapak kau pun, kalau na'udzubillah min zalik, boleh jadi Perdana Menteri balik. Dah selamat. Tapi kalau lepas ini dapat je notis red alert ni, saudara, dia dapat je perintah ekstradisi, tangkap, bawa balik, dia terus akan duduk dalam penjara sampai selesai kes dia. Jadi cerdik ke tak cerdik, tuan-tuan? Orang macam ni lah. Banyak nasihat-nasihat, dia mungkin banyak dapat nasihat daripada Cikgu Bat kan. Tapi tu, mungkin sebabkan kes menantu dia ni, dia nak Cikgu Bat kan mana pernah datang. Orang polis panggil apa semua sekali tak datang, last sekali kena cukup. Duk lari kan. Ke dia nak buat macam Sanusi? Tak tahulah. Dia nak perjuangan rakyat. Okey. Tapi tu, adakah sebab kes menantu dia ni, Muhyiddin kita nampak kendor sikit politik dia ni tu? Politik Muhyiddin kendor ni bukan pasal menantu dia saja, kan. Sebenarnya dia orang ni memang create punching bag baru. Sebab dia orang dah tahu Muhyiddin ni liability. Pertama sebab dia didakwa di mahkamah. Kedua sebab nampak sangat lah ada benda yang dia sembunyikan sampai nak kena suruh dia punya menantu lari pasal apa. Kalau kau lari je, dari segi politik kau habis. Mungkin ada terkait. Siapa nak percaya? Siapa nak percaya dengan diri kamu? Kalau menantu kamu lari daripada didakwa di mahkamah. Siapa nak percaya? Jadi itu sebabnya PAS pun hari ini cuba nak mengurangkan fungsi Muhyiddin. Dia cuba nak bawa punching bag yang dah tak berguna nama Mahathir Mohamad. Jadi orang duk bantai Mahathir Mohamad. Kita jangan bazir masa bantai Mahathir. Sebab apa?
Sebab Mahathir ni deposit pilihan raya pun dah tak ada. Betul. Hilang. Dan Mahathir bukan ahli parlimen. Sekarang baru dia nak bertanding kat Langkawi lah. Kan? Jadi ya. Tak tahulah, itu nak kena tanya Suhaimi ya. Tapi tu ada kemungkinan ke camp Hamzah versus camp Muhyiddin di dalam bersatu tu? Sudah berlaku pun. Dah berlaku Dah lama dah. Hamzah ni 2 kali dah nak kena pecat jadi Susah Agung. Jadi Daripada zaman dia orang perintah lagi. Jadi nampaklah Hamzah ni bakal pengganti Muhyiddin Zaman Mak Sabri menjadi. Perdana Menteri. Okey. Ada ni orang nak ni? Ya, Tok. Ya, silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya lagi tajuk sikit lah, bukan perkara pelangai kan. Okey. Nak tanya tentang lembaga padi dan beras negara ni dihapuskan dan diswastakan lah kepada Bernas. Jadi mungkin saya tak sempat lah masa zaman lembaga padi dan beras negara ni ada wujud fungsi-fungsi dia dan kenapa dia diswastakan dan efek daripada Bernas menandatangani 10 tahun lagi untuk dengan Ronald Kiani yang sebelum ni kan efek dia yang mengawal harga beras import, beras padan semua. Jadi kenapa tak guna je kenapa tak ikut je lembaga padi dan negara, kenapa diswastakan lah? Itu kena tanya dengan Ronald Kiandi. Bila tanya dengan Ronald Kiandi ni bersatu. Kita pun tahulah Tokey Bernas ni dulu. Sekarang ni mungkin okey kot. Tokey Bernas ni dulu pun orang kuat Muhyiddin juga kan? Orang kuat Mahathir. So saya tak nak komen lah kan? Benda yang dah terjadi kan? Kecuali kalau kerajaan mengambil keputusan nak mengembalikan lembaga apa? Lembaga padi dan beras negara. Lembaga padi dan beras negara. Itu biar kerajaan yang memutuskan. Setakat maklumat saya itu saja yang saya berani komen. Nak lebih-lebih tak boleh kan. Kita pun tengok Syed pun nampak gayanya PMX suruh bagi 10 juta kepada petani, dia bagi. PMX suruh allocate 50 juta untuk tahun ni kan, dia bagi lagi kan. Kemudian PMX suruh bagi 30% kepada petani balik, dia ikut. Okey lah tu kan. Cerita kata PMX suruh pecahkan monopoli Bernas ni tak benar. Tak benar. Sebab apa saya nak beritahu? Terlalu banyak social responsibility, CSR yang perlu dilakukan oleh mereka yang memonopoli industri beras ni. Yang kalau kita buka bagi lebih banyak AP untuk import ni, orang lain tak boleh buat kan. Dan akhirnya rakyat nantilah yang sengsara kan. Itu sebab ramai orang tak faham kenapa beras ni kita biarkan dimonopoli oleh Bernas. Sebab ada benda-benda kepentingan rakyat bawahan, pesawat padi dan sebagainya yang mereka perlu buat. Yang ini syarikat-syarikat biasa tak boleh buat. Okey? Silakan. Terima kasih. Okey, sama. Okey. Soalan studio. Okey. Tadi ada kenyataan daripada Zahid Hamidi dipetik oleh Malaysia Kini. Dia kata rombakan kabinet mungkin berlaku dalam masa terdekat ni. Kita dah komen pasal sebelum ni berkenaan dengan rombakan kabinet kan. Tapi berkemungkinan akan ada pertukaran besar tu. Betul ke? Kau tanya macam aku ni Perdana Menteri. Mungkin dah tahu rumah. Tak, bagi saya sekarang ni kerajaan Datuk Seri Anwar ni dia ada 147 orang. Okey? Dan dia dah menilai prestasi menteri-menteri dia lebih kurang berapa bulan dah? 8 hingga 9 bulan. Betul tak? Biasanya 100 hari pertama pun dah boleh nilai dah. Tapi sekarang ni dah 3 kali 100 hari tu lebih kurang. Maknanya dah dekat 300 hari.
sudah pastilah Datuk Seri Anwar tahu di mana kelebihan kabinet dia, di mana kekurangan kabinet dia. Maka kalau dia rasa yang mana yang bagus, dia nak upgrade pergi ke tempat yang lebih strategik, itu hak dia. Kabinet ini dia full prerogatif Perdana Menteri. Cuma disebabkan sekarang ni kerajaan kita kerajaan campuran. Dia tidaklah 100% full prerogatif Perdana Menteri macam dulu, macam BN Perintah 61 tahun. Kelebihan Datuk Seri Anwar bila dia nak buat keputusan, bagusnya dia tidak mengulangi kesilapan Muhyiddin Yassin. Dan dia pun tak buat macam mana Pak Mai buat. Bagusnya Datuk Seri Anwar ni dia berunding dengan ketua-ketua parti, dan bila dia buat keputusan, maknanya dia juga, kalau contohnya wakil daripada UMNO, dia tak pandai-pandai letak wakil daripada UMNO yang orang dia. Dia akan ambil daripada cadangan Presiden UMNO. Kalau daripada GPS, GRS juga sama, daripada cadangan presiden-presiden ataupun pengurusi parti-parti tersebut. So kita tunggu je lah. Saya yakin dia kebarangkalian untuk jumlah kementerian tu ditambah, nampak gayanya terpaksa berlaku. Sudah pasti, sebab kerja banyak. Kerja ni banyak. Ada contohnya kan kementerian-kementerian yang besar besar. Contohnya macam Kementerian Sumber Asli. Kementerian ni besar. Kemungkinan besar ada potensi. Ini pandangan saya kan. Mungkin betul, mungkin tak betul. Ada kemungkinan, ada potensi dijadikan 2 kementerian. Sama juga sama Muhyiddin dulu. Kementerian Kementerian Sains, Teknologi, Tenaga dan Alam Sekitar. Dibaginya kementerian ni kepada 3. Satu dibagi KJ jadi Menteri Sains, satu bagi Sabsaran Salam jadi Menteri Tenaga, satu dibagi pada Tuan Ibrahim Tuan jadi Menteri Alam Sekitar. Jadi Datuk Seri Anwar pun dah tahu dah keadaan. Sekarang ni disebabkan kabinet terlalu kecil, so beban kerja tu terpaksa ditanggung oleh menteri itu banyak sangat. So akhirnya mungkin ada setengah-setengah tak berapa efisien. So kalau perlu tanggungjawab tu diagihkan kepada 2 orang, mungkin tak sampai macam zaman Muhyiddin lah, satu kementerian dipecah jadi 3 kan. Tapi kalau dipecah jadi 2, munasabah kan? Ada kemungkinan juga berlaku rombakan di beberapa kementerian. Orang ni dulu kat kementerian ni dipindahkan pergi tempat lain yang lebih sesuai kan? Ada setengah-setengah tempat yang memerlukan ketegasan, mungkin dia ambil watak yang lebih tegas untuk duduk di situ kan? So kita serah pada budi bicara Perdana Menteri. Dan Datuk, lepas dah ada kabinet, baru kita mungkin boleh ulas. Datuk, ada kemungkinan besar Kementerian Wilayah diwujudkan semula? Kemungkinan besar Kementerian Wilayah diwujudkan semula. Sebenarnya Kementerian Wilayah tu masih ada, cuma dia panggil Jabatan Wilayah Persekutuan. Tapi dia ada KSU. Cuma KSU dia tak dipanggil Ketua Setiausaha, dipanggil Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Oh, dia jabatan bawah Jabatan Perdana Menteri. Tapi peranan dia sama macam sebuah kementerian. So tukar nama je. Dulu tak ada. Dulu Datuk Seri Anwar pegang. Sekarang ni Datuk Seri Anwar nak pergi ke sana ke sini, nak dapatkan foreign direct investment, nak pulihkan balik hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara jiran, negara-negara luar. So banyak benda lah dia nak kena jumpa dengan
para pelabur dan sebagainya. Tak mustahil juga, mungkin boleh juga wujud jawatan Menteri Kewangan kedua. Possible. Okey. Satu tu pasal pelangai ni tu PAS mendakwa ada ahli-ahli UMNO yang masuk PAS, lebih kurang dalam 30 orang masuk PAS, dan dia kata ini adalah gelombang yang akan membara di pelangai. Bagi saya 30 orang ni lah, 30 orang manusia bingai yang percaya masuk PAS masuk syurga agaknya. Pembersihan dosa. Kalau setakat 30 orang ni, daripada berapa 34 juta orang, 30 orang je PAS dapat ahli dan dia kecoh, dia bising, maknanya dah berat sangat tu. Sebab ahli UMNO ni bertambah beribu orang setiap bulan. Kalau setakat 30 orang tu dia boleh jadikan story. Tenat agaknya PAS ni. Okey. Ada soalan lain daripada puak-puak lebay malam? Tak ada ke walaun ni nak masuk? Lama dah tak dengar walaun ni. Okey, tak ada. Tak ada, saya apa dia? Last sebelum ni kita dah pernah komen berkenaan dengan aset tabung haji yang telah dikembalikan semula. Ya, alhamdulillah. Aset tabung haji telah dikembalikan semula. Bukan, bakal dikembalikan semula. Macam PM cakap, kalau misalnya tata kelola tabung haji sudah baik, diuruskan semua dengan baik, insya-Allah dia akan kembalikan balik. Sebelum ini Kementerian Kewangan pegang amanah menjaga aset-aset ni, lepas ni dia pulangkan balik. Baguslah, ini satu berita yang gembira. Okey, tak ada soalan. Minta tolong share tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang bersama kita pada malam ni, minta tolong share supaya kita boleh pastikan lebih ramai yang mengikuti program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.